18. Ha? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشائخنا الأستاذنا ولخصوصا إلى المؤلف فضيلة تون حجي محمد سعيد بن عمر قاضي جترا كده ولخصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن أبو بكر بن سالم التعالى بالرعاه ولخصوصا إلى شيخنا الحبيبنا الأستاذنا الشيخ محمد نور الدين بن عبد الله مربوع البنجاري المكي الشيخنا الشيخ أحمد فهمي دمزام أبو علي البنجاري الندوي المالكي حفظه الله تعالى والرعاه وشيخنا الشيخ أحمد النحريتي الحصافي الأزهري الحسني الحصافي وخصوصا إلى شيخنا المرحوم الشيخ عبد الله لطفي الفطاني وشيخنا المرحوم الشيخ مسند حسني جنتين اللنكاتي محمد حسني جنتين اللنكاتي حفظه الله تعالى والخصوصا إلى شيخنا الشيخ إسماعيل بن لبيتي البنانتي والخصوصا إلى شيخنا مربنا أستاذنا الأستاذ محاضر بن حجي جل وخصوصا إلى أستاذنا الأستاذ محمد نور جلان وأصوله وفروعه أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita,
yang pada asal kejadiannya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kokoh dinamakan ia sebagai rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah. Alhamdulillah. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam mulia ini dipertemukan lagi kita di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Dinamakan dia sebagai Masjid Nurul Hijrah, Taman Intan Emas, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi membicarakan sebuah mutiara titipan daripada ulama terdahulu kepada kita, yang dinamakan dia sebagai Tafsir Nurul Ihsan, penggal yang keempat, dikarang oleh Fadilatu Tuan Haji Muhammad Said bin Umar, merupakan matan qadi kerajaan negeri Kedah. Dan kita telah sampai pada perbahasan suratul Bayyinah pada perihal cerita orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tak habis lagi kita surah Bayyinah ni, masya-Allah tabarakallah taala. Insya-Allah. Mudah-mudahan bagi faham belaka kita ni. Baik. Maka kita tangguhkan pada siri yang lalu pada kalimat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Itu syarah kita pada malam ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab hafizahullah, kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya pada muka surat 293, 4 baris dari bawah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Bahawa segala kafir-kafir daripada ahli kitab, Yahudi, Nasrani dan kafir musyrikin Arab itu pada di dalam neraka Jahannam, bersekutu sekalian pada jenis azab tiada pada baginya. Masya-Allah. Jadi ini Allah peringatkan kepada kita tentang beberapa kelompok manusia, beberapa puak dan kaum, atau kita panggil sebagai kurun, iaitu orang-orang yang terdahulu. Insya-Allah. Dalam surah Yasin ada perkataan kurun. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Kan dikatakan, dan ketika itu mereka ini tadi, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tidak melihat bagaimana azab yang kami timpakan terhadap mereka-mereka yang telah kami jadikan dahulu daripada mereka, daripada kurun yang lalu daripada mereka? Ada tak yang orang zaman dulu tu balik pada mereka? Tak ada. La yarji'un. Tak ada siapa pun balik pada mereka. Bila Allah nak azab sungguh-sungguh. Masya-Allah. Habis bagi sungguh. Jadi dalam cerita ni Allah kata inna li taukid kat situ. Sesungguhnya alladzina kafaru, bagi mereka yang ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dan perintah Allah Ta'ala. Tadi siapa mereka tu? Kafaru, orang-orang yang kufur, orang yang durhaka, ingkar kepada Allah. Daripada kalangan siapa? Min ahlil kitab. Kenapa Allah mention ahli kitab? Sebab mereka ni adalah golongan yang telah mendapat petunjuk, golongan yang telah mendapat bimbingan daripada nabi-nabi yang diturunkan, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diutus Allah Ta'ala atas dunia ini keseluruhannya adalah 124,000 orang.
Daripada 124,000 itu Allah Ta'ala tapis buat saringan 313 tinggal. Dari 313 itu tadi disaring lagi 25 daripadanya naik digit. InsyaAllah Ta'ala mungkin naik digit 42 ke, InsyaAllah Ta'ala jadi Rasul, InsyaAllah. Daripada sekalian Rasul ini tadi, di 25 Rasul ini tadi Allah tapis menjadi 5 Rasul Ulil Azmi, InsyaAllah Ta'ala. Daripada 5 ini tadi Allah tapis menjadi 1, iaitu Sayyidul Mursalin, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang-orang ahli kitab, bila kita sebut kitab, berarti apa? Mereka yang pernah duduk di kalangan para nabi. Ada rasul yang datang pada mereka, ada nabi yang diutuskan Allah untuk mereka, beri peringatan kepada mereka. Namun apa alasan mereka lagi untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan petunjuk itu telah datang? Itu sebab seburuk-buruk orang ialah orang yang dah jumpa jalan hidayah namun dia berpaling daripadanya. Masya-Allah. Nabi-nabi utus dah. Dalam surah Yasin tu kan cerita ketika mana Habibun Najjar datang kepada penduduk kampung Antaqiyah. Ada kan, masya-Allah, datang kampung Antaqiyah itu Rasul, ada 2 orang laki-laki datang menyerukan mereka kembali kepada Allah. Tak cukup 2, musnad wasulas, Allah datangkan yang ketiga untuk dakwah kepada mereka. Tapi apa yang berlaku pada mereka ketika itu? Mereka tak nak ikut. Maka datang Habibun Najjar mengatakan, ikutlah, ittabi'u man la ya. Tak ikutlah kamu akan mereka-mereka ini tadi. Sesungguhnya mereka dibawa jalan yang benar. Tapi orang-orang kampung Antaqiyah menidakkan apa yang dikatakan oleh Habibun Najjar ketika itu, sehingga dipulaukan Habibun Najjar. Masyaallah, barakallahu taala anhu. Walhal nikmat yang Allah Taala bagi atas mereka banyak. Ahli-ahli kitab ni, siapa ahli kitab ni? Iaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara. Yahudi ni siapa? Orang yang beriman dengan kitab Taurat dan Zabur, tu Yahudi. Orang-orang Nasrani siapa dia? Orang-orang yang diberikan pada mereka kitab Injil. Insyaallah Ta'ala. Ini ada kitab. Orang Nasrani ada kitab, orang Yahudi ada kitab, dan Allah letakkan lagi pada wal musyrikin, orang Arab. Insyaallah. Orang Arab itu juga Allah Ta'ala berikan kepada mereka kitab melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinamakan sebagai Al-Quran. Ini Allah sebut di dalam surah Yusuf ayat yang kedua. Bukankah Allah telah mengatakan, dan kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kamu faham, supaya kamu mengerti. Tetapi hakikat orang Arab ni tak mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah, lalu mereka ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengerti di sini bukan sebab tak tahu, sebab kerasnya hati. Masya-Allah, barakallahu taala. Kenapa? Kalau kita kena beriman pada Allah, nanti kita kena tinggalkan jawatan kita. Nanti kita kena keluarkan harta kita. Kita nak bedak pada orang miskin, walhal hari ini kita punya kemuliaan yang besar. Insya-Allah. Ini mana letaknya orang-orang ni tadi? Orang-orang yang dah dapat petunjuk tetapi hatinya tetap begit. Kata orang berak tak? Degil hatinya tadi untuk mengikut jalan Allah Ta'ala. Mana duduk mereka ni? Allah kata, fi nari jahannam. Berada mereka-mereka ini tadi dalam neraka jahannam. Masya Allah, ni sedih. Itu sebab orang yang dah ada ilmu, orang yang pergi mengaji, orang yang dengar kuliah, tetapi jika dia lebih buruk perangai daripada orang yang tak pergi kuliah, ini balasannya. InsyaAllah. Ini disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Dalam kitab Riyadhus Salihin kan diceritakan tentang ada orang yang berilmu masuk ke dalam neraka Allah Jalla Jalaluhu wal Azam. Bagaimana kisahnya? Saya malu nak cerita kisah ni, tapi kena cerita tu sebab hadis Nabi SAW. Nanti ada satu orang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Walaupun hadis ni pernah saya bacakan dulu, kita ulang buat ingatan. Iaitu ada seorang laki-laki dicampakkan ia masuk ke dalam neraka, dan ketika itu ia mengalami azab. Azab yang mana tak ada pada yang lain. Kalau dalam cerita ni kata apa? Musyrikin Arab itu pada dalam neraka Jahannam bersekutu sekalian pada jenis azab tiada baginya. Maknanya ahli neraka tengok azab si fulan ni tadi,
Kenapa dia tu lain daripada kita azabnya? Maksudnya dia punya azab lain, nerakanya sama. Allah Ta'ala anhu. Ini orang dia membawa perut yang penuh dengan busung nanah dan juga darah, siksaan daripada itu. Kemudian diikatkan perutnya, lalu dia menolak akan mengelilingi api dalam unggun api di neraka tadi. Dia pusing api tadi. Seperti keldai yang menggiling gandum. InsyaAllah. Kan keldai kalau ikat, kalau biasa tengok cerita Tamil kan, dia pusing tu, nak perah, nak bagi hancur kacang tu, insyaAllah. Dia mengelilingi tadi dalam keadaan penuh azab, dan perutnya itu tadi penuh nanah, dan badannya itu tadi disiksa dengan penuh siksaan. Fajib itu, kata ahli neraka, kami pelik. Lalu kami mendekati si fulan, kami datang kepada dia, dan kami rupa-rupanya kenal pada dia. InsyaAllah. Kami kenal orang tu. InsyaAllah. Jadi jalan cerita macam saya buat macam ni. Ahli neraka tadi pun datang kepada orang yang dikenali tu. Dia kena, ini bukan Ustaz Ridwan ke? InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Ini bukan Ustaz Ridwan ke ni? InsyaAllah. Saya lah tu, kata InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Ustaz, bukan dulu di dunia Ustaz kata jangan buat jahat, jangan begitu, jangan begini dan begitu dan begini. InsyaAllah dengan ilmu kita bercakap tadi tu, janganlah kamu melakukan ini, janganlah kamu buat ini, laksanakanlah ini, laksanakanlah itu. Kata dia, sadaqtum, betullah kamu semua. Sesungguhnya memang kat dunia saya suruh tuan-tuan, puan-puan buat baik, tapi saya tak buat baik. Di dunia saya cegah tuan-tuan, puan-puan jangan lakukan maksiat, tapi saya ahli maksiat. InsyaAllah tabarakallah ta'ala anhu. Ini dia Allah sebut dalam surah As-Saff. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman. Allah sebut orang beriman tu. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna. Kenapalah kamu ni mengungkapkan, mengucapkan, mengatakan taquluma la taf'alun, tapi kamu tak buat. Hadirin ya rahmatullah ta'ala, Sayyidina Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya bangun di tengah malam untuk mengerjakan tahajud. Kerjakanlah tahajud, tapi ustaznya tidur kat rumah. Insyaallah ta'ala anhu. Dia menasihati orang supaya mengikuti, dia menasihati orang supaya melaksanakan apa yang pada fikirannya baik, namun dia tak buat. Lalu dikejutkan oleh orang rumahnya. Bangun bang, sembahyang tahajud. Tak apa. Orang Nurul Hijrah tu mungkin ada 3-4 orang bangun tahajud tu, masya-Allah. Sebabkan dia bangun, aku cakap nanti aku dapat pahala juga, kata dia, masya-Allah. Dia tak nak bangun. Masya-Allah tabarakallah taala anu. Ini perangai yang buruk. Mana mereka ni tadi duduknya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tergolong dalam kalangan orang yang tahu ni. Ahlul kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Lagi yang sedih apa dia? Ayat ujung dia. Khalidina fiha. Hal kekal mereka itu di dalamnya. Tak boleh keluar dah. Orang masuk neraka ni mendamba syafaat daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, keluarkanlah kami, ya Allah. Orang yang terakhir masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala itu daripada kalangan Ahlul A'raf. Golongan Al-A'raf. Bagaimana golongan A'raf ni? Dia panggil Al-A'raf, tempat yang tertinggi. Kenapa tempat tertinggi? Kerana dia memanjat nak keluar daripada tempat penyiksaan. Ada satu riwayat kata gitu. Ada satu riwayat kata Al-A'raf ni ialah orang yang tak dipedulikan. Neraka dia tak masuk, syurga pun dia tak masuk. InsyaAllah tabarakallah ta'ala anha. Ini sebutkan, habis di mana dia Ustaz? Dia tak dipedulikan. Ini lebih sakit daripada ahli neraka. InsyaAllah. Ahli neraka tu, kata dia ahli A'raf, ya ahli neraka, celakalah kamu duduk di dalam tu, kata masya-Allah. Celakalah kamu duduk di dalam tu. Kata ahli neraka, ya A'raf, engkau lebih celaka kerana engkau tak dipedulikan. Kami ni disiksa masih dalam perhatian Allah. Engkau tu tak ada siapa perhati. Dipulaukan. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Ada 40 jenis dosa yang menyebabkan seorang itu tergolong dalam kalangan A'raf. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. InsyaAllah doakan, siaplah bukunya. Allah tabarakallah ta'ala. Itu penting nak satu. Dalam kitab Al-Kabair ada sebut juga tentang yang demikian rupa. Taib. Jadi benda yang paling menderita sekali adalah kalimat akhir ni. Apa dia? Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam mereka itu tadi, di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Bermula mereka itulah sejahat-jahat manusia. Masya Allah. Syarrul bariyah. Al-bariyah ni mana? Manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala. Bariyah
yakni manusia yang dah dapat nikmat, diberikan kesenangan, diberikan kehidupan, apa yang dia kehendaki dia dapat. Namun ketika itu dia tak syukur kepada Allah Ta'ala, dia ingkar pada Allah Ta'ala, dia tak rida pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kekayaannya bukan menambahkan keimanan dia. Macam mana kita nak tahu kaya kita tu nikmat ataupun sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Hanyalah daripada istidraj. Insyaallah tabarakallah ta'ala. Itu adalah istidraj daripada Allah Ta'ala ataupun dia nikmat. Nikmat itu, kata guru mulia kita, apabila ia datang kepada kamu, apabila ia bertambah kepada kamu, bertambah kasih kamu dalam melaksanakan ketaatan. Tetapi kalaulah kamu bertambah harta, bertambah kaya, pangkat dan derajat menyebabkan kamu sombong. Sejak kaya dah tak datang masjid, insyaallah tabarakallah taala. Minta sumbangan tak boleh bagi, insyaallah tabarakallah. Padahal dia ada harta ni, cerita dia masya-Allah. Apabila melihat orang buat soleh, dia rasa rimah melihatnya, insyaallah tabarakallah taala. Kekayaannya tadi itu merupakan istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah tabarakallah taala. Itu ujian yang Allah timpa ke atas dia untuk menjadi sebab dia tersisih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tersisih daripada Allah Taala. Makna kekayaan itu semakin menjauhkan ia daripada Allah. Antaranya siapa? Itulah Qarun. Masya-Allah. Ahlul ibadah Qarun ni. Hingga dia tu level-level boleh bercakap dengan Musa. Bukan nak kata bukan senang nak bercakap dengan Musa. Kita ni kalau tok guru besar, tok guru datang mengajar dan bermula tok guru alim, yang boleh bercakap dengan tok guru ni orang yang rapat-rapat, yang dekat, selalu teman makan, insya-Allah. Dia ujung-ujung baru nak datang tu dah nak cakap dengan tok guru orang, susah nak cakap tok guru, ramai orang depan. Itu tok guru. Hak ni nabi. Nabi Bani Israel. Insya-Allah tabarakallah. Pengikut yang ramai. Masya-Allah. Nak bercakap dengan Nabi Musa ni bukan taraf yang senang. Tapi ketika itu si Qarun ni Allah bagi dapat bercakap dengan Musa. Insya-Allah. Musa punya kalam, Musa tak cukup bercakap dengan orang suka-suka saja. Kerana lisannya tu digunakan untuk bertutur dengan Allah Ta'ala. Al-Kalimullah. Dia ni boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Langsung direct kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketika itu Nabi Musa ini diuji oleh Allah Ta'ala dengan kaum yang bernama Qarun, yang hidup susah, kata orang Perak pepak lerak, berterabur hidupnya. Subhanallah Ta'ala. Nak makan tak tahu, pagi boleh kais ke, petang boleh kais ke, mana dan kais terkais lah, kata Masya Allah. Tapi bila dia dah kaya, kufur daripada nikmat Allah hingga dia katakan, aku punya usaha, bukan Allah. Subhanallah Ta'ala. Aku punya usaha, bukan Allah Ta'ala punya ni. InsyaAllah. Zakat tak banyak mana minta. Tak banyak mana zakat. Masya Allah. Katalah unta sekalipun, kalau ada 130 ekor unta, zakatnya baru berapa? Tak lebih ataupun tak sampai 5 ekor unta. InsyaAllah Ta'ala. Nak ceritakan begitu, tapi disebabkan ketamakan hawa nafsu terhadap dunia, maka dia telah meninggalkan Allah Ta'ala. Zaman Nabi pun ada. Kita ada seorang laki-laki sahabat namanya Sa'labah, InsyaAllah Ta'ala, yang diberanak pinakkan kambing-kambing dia tu, Masya Allah, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kekayaan. Namun ketika itu kaya di dunia tadi tidak menyebabkan ia kaya di akhirat. Rugi kita yang dibunuh rahmatullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man bana'a masjidan, barang siapa yang membina masjid, walaupun sebesar mafhas, iaitu sebesar sangkar burung saja dia punya nilaian ataupun bentuknya, menunjukkan kecilnya masjid dia buat tadi, bana'allahu baitan, bana'allahu lahu baitan fil jannah, dibinakan baginya oleh Allah Ta'ala rumah dalam syurga. Apa kita bagi pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan bagi balik dalam keadaan lipatan ganda yang banyak. Tapi dalam cerita hari ini kita nak ceritakan tentang orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa dia? Orang Yahudi. Itu sebab Allah selalu ulang dalam Quran, ya bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah ulang cerita Bani Israel, engkau ni dah diberi nikmat banyak dah, tapi kufur mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khalidina fiha abadan. Dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, tak usah cakap lah kalau kita nak cerita bab neraka, insyaAllah. Keringat ahli neraka saja kalau tumpah kepada kita pada hari ini, tak tahu macam mana kita nak hadap. InsyaAllah Ta'ala. Baru ini kita ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala letusan ataupun letupan
gunung di Sumatera. Apa yang berlaku pada kita hari ini, kita mengeluh panas. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Walhal tuan itu berlaku di Sumatera, kita di Malaysia ni terasa panasnya. InsyaAllah. Cuaca seterik-teriknya. InsyaAllah. Kereta yang cerah, pasang tinted udah semuanya. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Kerana tak tahan. Itu beribu kilometer daripada kita, sudah kita tidak tahan. Bagaimana hal keadaannya kalau kita dicampak dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang jaraknya mungkin hanya sehasta ataupun sejengkal ataupun sedepa, wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini peringatan Allah Ta'ala, orang yang dah dapat nikmat Islam, hidayah dan taufik, iaitu orang yang diberikan Allah keupayaan. Tu sebab kita ni nak buat ibadat ni kena ada dua-dua ni. Kita kena ada iradat, kita kena ada kudrat. Apa tu? Iradat, ada kemahuan. Kemudian ada kudrat, ada kekuatan. Tapi apa yang berlaku, banyak daripada manusia punya kudrat tapi tak punya iradat. Masyaallah ta'ala anu. Boleh pergi ke gym sepanjang malam, pukul 9 sampai pukul 12 malam, mengangkat bebanan 20 hingga ke 120 kilo, mengangkat gym tu. Masyaallah, dumbbell tu. Namun apabila pukul 2 pagi nak mengangkat takbiratul ihram, dua tangan dia sendiri nak mengangkat tak larat dah. Masyaallah ta'ala anu. Kudrat ada tetapi iradat tak ada. Nanti bila nak ada iradatnya, iaitu bila udah tak ada kederat. Ustaz, makcik teringin nak pergi kuliah Ustaz, tapi lututnya udah expired date kata ni. Masyaallah barakallahu taala anu. Udah sampai tempohnya. Masyaallah barakallahu taala anu. Badan tak lalu, macam-macam alasan. Itu sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan apa, kata dia, sesungguhnya kami ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila telah sampai usia 40 tahun, kami akan bersungguh-sungguh buat ibadat. Kalau dulunya tak rajin qiyamul lail, umur 40 tahun kami sentiasa berqiyamul lail. Kalau dulu umur 40 tahun kami kurang istighfar, kami perbanyakkan istighfar. Ini sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu sebab antara saranannya apabila telah sampai umur 40 tahun, bertongkatlah kamu. Saudara barakallahu taala. Ustaz tak 40 lagi Ustaz, insya-Allah. Tapi umanat tu guru, insya-Allah tabarakallahu taala anu. Supaya sedar dah dekat dah umur saya ni, masya-Allah tabarakallahu taala anu. Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau kita kenal sebagai penakluk kota Konstantinopel yang besar. Hari ini Turki meraihkan kemeriahan buka Hagia Sophia tadi kerana berkat Muhammad Al-Fatih. Insya-Allah tabarakallahu taala anhu. Apa yang berlaku ketika Muhammad Al-Fatih itu menjadi raja, ketika jadi pemerintah Islam kerajaan Ottomaniyah, beliau sentiasa keluar daripada istananya, melihat keadaan sekeliling dan pergi perang dengan menggunakan serban yang besar. Bukan kata dia alim, tak. Serban Muhammad Al-Fatih itu berkata, andai kata aku mati, tanggalkan serbanku, bentangkan. Kerana kain serban tu kain kapan? InsyaAllah barakallahu ta'ala. Umur 20 tahun. Barakallahu ta'ala. Memerintah kerajaan Turki ketika itu dikala umurnya 20 tahun. Dan beberapa surat Muhammad Al-Fatih dititipkan ke tanah Melayu. Kalau kita berkaji, masya-Allah barakallahu ta'ala anhu, pemerintah-pemerintah daripada Turki kagum dengan kerajaan Sultan Muzaffar ketika itu di tanah Melaka. Masya-Allah barakallahu. Hingga menghadiahkan kepada kerajaan negeri Melaka sebanyak 21 pucuk meriam. Masya-Allah barakallahu. Untuk perang dengan Portugis. Portugis dah datang serang Malaysia ni, tanah Melayu ni ataupun di Melaka tu. Kali pertama datang dengan beberapa kapal, lalu mereka balik. Kerana tak mampu nak menandingi barang-barang yang diberikan oleh Turki, senapang larasnya, meriam penggawanya dan sebagainya. Datang balik kali kedua yang diketuai oleh siapa? Alfonso di Albuquerque. Syukur barakallahu taala. Datang Alfonso di Albuquerque dengan 16 kapal, baru serang balik. Tak cukup. Bukan kita kata tak cukup kuat, cukup dah kekuatan kita, tetapi apa yang berlaku terhadap kerajaan Melaka waktu itu, pembelotan daripada orang dalam. Bukan cerita tentang kita kalah kurang senapang keris, kita kurang panjang ke, tak. Jazakallahu taala anu. Kerana pembelotan. Begitu yang terjadi dalam Islam juga, iaitu ketika Nabi SAW dan para muhajirin dan ansar telah bergerak nak menuju ke dalam Badar, buat sekatan. Pembelotan berlaku daripada mana? Dalam. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau pergi menyampaikan berita kepada Abu Sufyan yang ada roblok Nabi kat depan tu. Subhanallah ta'ala.
Ni dia, masya-Allah barakallahu taala. Dia sangka perbuatannya tu baik, nak menolong orang. Masya-Allah barakallahu taala. Aku tolong kawan aku lah Abu Sufyan, masya-Allah. Bawa balik kata Abu Sufyan sampai pesan pada Abu Jahal. Abu Jahal kumpul tentera, maka datang tentera perang. Asalnya bukan nak jadi perang. Asalnya hanya untuk buat sekatan mengambil kembali harta. Masya-Allah barakallahu taala. Namun apa yang berlaku? Pemberontakan ataupun desakan keinginan dunianya itu lebih besar hingga sanggup mengkhianati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berlaku terhadap orang yang terdahulu. Jadi ini sebagai renungan ahli kitab daripada kalangan musyrikin itu juga mereka ingkar pada Nabi. Ahli kitab Nasrani lebih jahat. Mereka memutarbelitkan kitab suci. Injil, mula dia buat Old Testament, New Testament dan sebagainya, masya-Allah. Hingga saya ingat antara cerita Ahmad Didat, insya-Allah. Syekh Ahmad Didat, beliau cerita tentang betapa jahatnya orang-orang Nasrani yang menukarkan kitab Injil itu. Ada di antaranya iaitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Perancis. Ingat saya di Perancis, seorang pope ataupun seorang pemerintah kalangan pihak gereja sedang menulis Bible. Ini dulu pun saya pernah sebut juga cerita dia, iaitu apabila sampai pada kalimat nak menyebut dan sesungguhnya Isa itu menyeru orang ke jalan Allah, menyeru musuh-musuh ke jalan Allah dengan menggunakan word, perkataan. Datang menyeru, marilah dengan cakap dengan word. Jadi ini padri menulis, kemudian berhenti makan spaghetti. Syukurullah ta'ala anu. Berhenti makan spaghetti, bukan spaghetti besar tu, angel hair. Syukurullah ta'ala anu. Masya Allah. Jadi bila dia makan, putus hujungnya tadi. Bila hujung spaghetti itu putus, jatuh atas penulisan dia. Jadi bila jatuh membentuk huruf S. Asal kalimat word jadi sword. Syukurullah ta'ala anu. Jadi bila jadi sword, apa kata? Dan sesungguhnya Isa itu menyeru kepada musuh-musuh untuk kepada Allah dengan menggunakan sword, pedang. Padahal dengan perkataan jadi pedang. Berlaku sedikit demi sedikit perubahan daripada kitab Bible. Itu antara, dalam Islam juga ada juga. Antaranya kitab Al-Imam Abu Asy'ariyah, insya-Allah tabarakallah taala, namanya Ibanah. Ibanah pun ada beberapa, guru saya kata ada satu perkataan yang gugur. Satu perkataan yang gugur hingga menjadi tanda tanya kepada orang yang membaca. Masya-Allah tabarakallah taala. Ini beberapa perkara lah ala kulli hal. Tapi nak cerita dia, duduk dalam neraka Allah Taala tak, dan kita tak rasa lega kita duduk dalam apa ni, dalam neraka Allah SWT. Api neraka ni kata Nabi SAW ketika bertemu dengan para sahabat, duduk dengan para sahabat, lalu ketika itu ada satu bunyi yang sangat kuat. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal sami'tum? Adakah kamu dengar apa yang aku dengar?" Kata Rasul. "Sami'tu ya Rasulullah." Kami sami'na ya Rasulullah. Kami dengar ya Rasulullah. Bunyi apakah itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itulah bunyi salah satu batu yang jatuh daripada tebing neraka 70 tahun dulu. Hari ini baru sampai ke dasarnya. Subhanallah taala. Ini hari baru jatuh sampai ke dasarnya. Nabi dia dapat beri penjelasan dan para sahabat yang duduk dengan Nabi dapat dengar apa yang berlaku di neraka. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Kalau tu Ustaz, betul kalau boleh dengar neraka Ustaz? Subhanallah ta'ala anhu. Dengar bunyi neraka, boleh hidup syurga. Ada sahabat Nabi SAW ketika angkat perang, maka dia kata, ini sesungguhnya aku telah mencium bau syurga. Dia bau wangi sangat. Lepas tu kata, aku dah bau syurga. Dia cakap sebelah, kau dengar tak? Tak ada bau. Engkau bau tak? Tak ada bau. Engkau ada bau? Tak ada bau. Aku seorang ada bau. Maka Nabi SAW katakan, dan satu ulama bahas apa yang disebut oleh sahabat tadi. Sesungguhnya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, jarak di antara syurga dengan seseorang itu nak masuk syurga, terhidu baunya sejauh 500 tahun perjalanan. InsyaAllah. Jadi dalam cerita ni kata Nabi SAW, antara dia dengan syurga tinggal 500 tahun lagi nak sampai. Subhanallah ta'ala. Itu sebab dia dapat cium. Mungkin ada sahabat yang dapat cium ada 100 tahun lagi tambah, ataupun 1000 tahun lagi baru masuk, ataupun 1400 tahun lagi baru masuk. Tapi ini sahabat, dia telah dapat cium bau syurga dulu 500 tahun sebelum dia masuk syurga. Subhanallah ta'ala. Ini disebut oleh para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Masya-Allah. Rahimahullahu ta'ala anhum. Baik. Jadi itu sebab hal neraka, hal syurga ni serah pada Allah. Kita tak ada urusan dengan syurga dan neraka ni untuk orang lain.
Saya mengatakan, oh Faiz, awak rajin buat rakaman, bagusnya awak Faiz, nanti awak akan masuk syurga. Saya cop dia sebagai dari syurga. Tak ada. Kita cuma boleh doakan. Dan kita kena ada dalam hati kita sentiasa mengharap semua orang masuk syurga. Semua orang masuk syurga. Kita harap macam tu. Kita nampak orang jahat pun kita harap mudah-mudahan dia masuk syurga. Kita nampak orang baik pun kita kata dia ni mesti masuk syurga. Masya-Allah taala. Mudah-mudahan dengan berkat doa tadi, jangan sekali-kali di hati kita meletakkan orang masuk neraka. Masya-Allah taala. Ini kerja nak masukkan orang dalam neraka je kerja dia. Masya-Allah taala. Masya-Allah. Itu sebab Syekh Mutawalli Sya'rawi kata dia apa dia? Ada satu orang laki-laki datang kepada dia lalu mengatakan kepada Syekh, di Mesir ni ada satu kelab malam. Ini perempuan Arab, laki-laki Arab joget-joget dalam dia. Masya-Allah taala anhu. Ya masya-Allah. Tak kiralah tua ke muda. Kalau orang tua yang joget lagi ni, apa kata pepatah Melayu? Apa nama? Masak-masak terus masam dia panggil macam tu. Udah tua-tua perangai macam orang muda. Masya-Allah taala ni masya-Allah. Jadi ini diceritakan bahawa sungguhnya ketika mana laki-laki tadi datang kepada Syekh minta restu. Ya Syekh, saya nak bentras maksiat ada dalam tu. Kata Syekh, wah kaifah? Bagaimana? Dan bagaimana kamu nak buat? Masya-Allah taala anhu. Kata dia, saya akan letupkan bar tu. Masya-Allah. Saya akan letupkan apa nama kelab malam tu. Dengan arak-arak tu semua meletup sekali, masya-Allah. Jadi kata Syekh, oh begitu ke kata dia. Jadi kalaulah anda meletupkan itu bar, apa jadi pada orang-orang yang ada dekat dalam bar tu? Kata Syekh, mereka semua mati. Mati. Dah, mereka tu mati dalam keadaan apa? Melakukan maksiat. Masya-Allah. Bagus. Oh. Jadi kalau mereka mati dalam melakukan maksiat, di manakah mereka akan diletakkan? Dalam neraka Allah, kata masya-Allah. Jadi apakah kau redha mereka masuk neraka Allah? Masya-Allah. Ya, kerana maksiat dia. Kalau begitu tak ubahlah engkau dengan iblis. Kan iblis pun memang nak semua orang masuk neraka. Masya-Allah taala. Iblis ni dia akan berusaha sedaya upaya dia untuk memasukkan orang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hatta sakaratul maut, sampai mati. Itu kita kita pun doa, Allahumma rabbana, apa nama kita kata, Allahumma salli ala sayyidina fi sakaratil maut, kata Allahumma inna na'udzubika apa nama salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut, bagi kami bertaubat sebelum mati, wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut, dan rahmatilah kami ketika kami nak mati. Wa rahmatan indal maut, kami ni berada di sisi kematian, rahmatilah kami. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kenapa kita minta rahmat ketika mati? Kerana ketika itulah berbondong syaitan akan datang pada kita. InsyaAllah. Nak mati dah ni cerita dia. Ya, Masya Allah. Berbondong syaitan tu datang, lalu syaitan tu mengatakan apa? Syaitan tu menyerupai bentuk mak dia, bapak dia, orang yang dia cintai, yang dah pergi dahulu daripada dia. Apa kata si syaitan tadi? Wahai anakku, janganlah mati dalam Islam nak. Oi, mak dulu mati dalam Islam, rupanya kena tipu, kena kencing kita ni nak. Oi, kata dia, masya-Allah taala. Dia sogoknya orang ni tadi supaya terperdaya dengan cakap mak, yang penyamaran mak tadi tu. Syaitan yang menyamar jadi mak tadi. Ya ke? Jadi leka dia berborak, mati tak mengucap syahadah. Masya-Allah taala. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Maka ampunkanlah kami setelah kami mati. Subhanallah. Tapi ini orang tidak dapat pengampunan Allah Ta'ala, lalu masuk ia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'udzubillah. Kita minta lindung pada Allah supaya dijauhkan daripada yang demikian rupa. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang macam ni ialah seburuk-buruk orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kelakuan. Itu sebab kita mengharap, ya Allah, masukkanlah sekalian saudara-saudara kita ke dalam syurga Allah Ta'ala. Pagi-pagi kita minta ampun untuk diri kita kepada Allah. Bangun pagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kitab Bidayatul Hidayah? Kepada sekalian kita manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala ini, dan apabila setelah seusai kamu mendirikan salat fardu subuh, maka peruntukkanlah 4 masa bagi dirimu sebelum tulu'u syams, sebelum terbit matahari.
4 benda ni mesti kamu buat. Bahagikan 4 masa ni pada diri kamu sebelum matahari terbit. Yang pertama apa? Berikan masamu untuk berdoa. Habis sembahyang subuh tu, angkat tangan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pecut balik apa? Nak bersiap pergi kerja. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Jadi jalan yang sebenar macam mana? Siap di rumah, baju kerja siap-siap, datang masjid sembahyang. Tak ada hati kita libang-libu dah nak pergi kerja. InsyaAllah barakallahu ta'ala. Maka berdoa jangan tinggal ketika waktu subuh. Hak yang kedua apa kata dia? Jangan tinggalkan wiridmu sekurang-kurangnya habis seutas tasbih. InsyaAllah ta'ala. Habis tasbih. Satu tasbih tu kuranglah. Subhanallah, 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 subhanallah. Allah akbar, Allah akbar, Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Habis. Masya-Allah, sekurang-kurangnya ketimbang tadi. Yang ketiga, peruntukkan masamu untuk apa? Membaca Al-Quran sebelum terbit matahari. Bukalah selembar cukuplah. Saya ni tak reti ustaz. Oi, ya Quran yang ada ni ambil. Paling-paling pun buka muka surat 614. Masya-Allah tabarakallahu taala anu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Habis muka. Subhanallah. Itu 3 ayat tunggu surah tu habis muka dah. Subhanallah barakallahu taala anu. Dia buat datang masjid dah 40 tahun. Itu je dia buat. Itu lebih baik daripada orang tak baca langsung. Subhanallah ta'ala. Nah, tu sebab kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Dapat hak belakang, jadilah aku baca sikit semuka selembar supaya jadi apa nama? Jadi aku beramal dengan sedikit masa tadi. Yang keempat akhir sebelum kita tangguh apa dia? Jangan kamu lupa bertafakur, merenung diri sebelum terbit matahari. Duduk muhasabah, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah, baikkan perancangan aku pada hari ini, ya Allah. Ini yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada api nerakanya dan kita berharap semua daripada kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Siri akan datang kita akan sambung lagi perbahasan tentang orang yang beriman pula dengan gelaran bariyah. Insyaallah tabarakallah ta khairul bariyah. Kita akan sambung pada siri yang akan datang. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لقدر أنثى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلبي لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر الدعوة أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.